Terima kasih di atas jawapan Menteri. Saya ingin saya jangkakan kira-kira 2025 bidang kuasa di 35 buah negara telah mengisytiharkan darurat iklim yang meliputi gabungan populasi lebih 1 bilion rakyat. Jadi kita lihat di Malaysia ini, menyaksikan khususnya di Malaysia berlakunya banjir yang berulang di luar jangka, dan bukan sahaja berulang tetapi luar jangka. Yang saya jangkakan, apakah pendekatan beretika serta tuntas kerajaan ataupun kementerian serta status pelan adaptasi nasional yang terkait dengan perubahan iklim ini? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman hingga kini lebih kurang 1,900 kerajaan tempatan daripada 34 buah negara, daripada 197 negara yang berdaftar dengan UNFCCC yang telah pun mengisytiharkan darurat iklim. Berarti 34 daripada 197 negara. Dan untuk menjawab soalan adaptasi yang kita buat, sebab sesuatu kawasan yang nak diisytiharkan declare emergency climate ini, dia mesti mematuhi beberapa perkara. Pertama sekali ialah apakah pelan mitigasi perubahan iklim yang dibuat dan dianggap tidak mencukupi yang terpaksa kita isytiharkan darurat. Yang kedua, selepas kita isytihar darurat, apakah langkah-langkah drastik negara yang perlu dibuat seolah kita gagal mencapai target tadi. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, buat masa ini impak perubahan iklim dialami negara yang agak ketara ialah banjir. Bagi menangani impak tersebut, KASA melalui JPS telah pun merancang pelan jangka panjang dan jangka pendek untuk menaik taraf baik pulih sistem pengurusan banjir seluruh negara. Kaedah-kaedah dapat mempertingkatkan dan memenuhi pelaksanaan banjir secara lebih efektif. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pada di bawah rangkaian ke-11, kos bagi pengurusan banjir diluluskan adalah dianggarkan sebanyak 9.6 bilion dengan jumlah peruntukan dianggarkan sebanyak 4.8 bilion. Dan kita telah pun mengangkat ARI daripada 100 tahun ke 200 tahun ARI. Itu mengambil kira tentang kesan perubahan iklim tersebut. Untuk makluman juga, Nahrim menyediakan pelaksanaan adaptasi perubahan iklim melalui penerbitan Climate Change Adaptation Framework, dan ini telah pun dibentangkan dan pelaksanaan sedang berjalan. Di samping itu, beberapa langkah juga sedang diambil, termasuklah pelaksanaan tindakan adaptasi yang lebih menyeluruh. Kerajaan dalam proses mohon dana di bawah Green Climate Fund bagi membangunkan pelan tindakan adaptasi kebangsaan yang merangkumi jaminan air dan sumber pesisir, pertanian dan jaminan makanan, infrastruktur tenaga persekitaran dan isu perhutanan dan biodiversiti serta kesihatan awam. Ini di antara program-program yang kita rancang sebagaimana ditanya oleh Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat Pontian, silakan. Sebelah sini, maaf. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri ada mengumumkan bahawa 41 PBT telah diumum sebagai bandar rendah karbon. Berapa banyakkah lagi PBT yang belum dimasukkan dalam senarai dan apa usaha-usaha ke arahnya? Disebut tadi 55% kawasan tanah di Malaysia diliputi hutan. Tetapi dalam kehendak NGO dan tuntutan darurat iklim ini, perlu ada 30% hutan jadi kawasan terlindung sepenuhnya dan 30% perairan marin sebagai taman laut. Adakah dua perkara lagi itu dapat dicapai? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, bahawa di bawah kementerian kita melaksanakan program pemangkin bandar rendah karbon ataupun gerak, dan kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak 35 juta ringgit dalam belanjawan 2021 supaya PBT kita ni berdaftar dan dapat mengikuti program pemangkin bandar rendah karbon ini. Berhubung dengan soalan dibangkitkan, kita bukan hanya fokus kepada bandar untuk termasuk institusi pengajian dan sebagainya, dan hingga setakat ini berkuat dalam 40% penyertaan, dan bakinya kita akan tingkatkan dalam pelan pembangunan kita pada tahun ini dan tahun hadapan. Kita nak pastikan semua bandar-bandar kita terlibat sama dalam program ini. Sebab itu kerajaan telah menyediakan dana. Sebelum ini kita tak ada dana. Kita baru menyediakan dana supaya PBT kita dapat terlibat sama. Dan hingga setakat ini saya telah turun beberapa PBT dan melihat sendiri program yang dibuat di peringkat PBT. Bagi menjawab isu hutan, saya menyambut baik usaha yang telah dibuat oleh KEXA untuk reserve dan kawasan-kawasan tadan air, kawasan-kawasan hijau ni yang dikawal selia
dan tidak boleh diberikan kelulusan untuk penerbangan balak dan sebagainya. Saya sebut tadi ialah kawasan balak, kawasan hutan yang kekal. Tidak masuk litupan hijau yang sebenarnya meliputi lebih daripada 70% keluasan negara. Sebab semua hutan-hutan kita ni dia menyerap karbon dan kita harus menerima realiti tersebut, bukan hanya hutan yang dijaga saja. Berhubung dengan perairan, marine juga termasuk dalam usaha-usaha di peringkat kementerian untuk mengawal selia dan menjaga semua taman-taman laut kita bersama dengan agensi-agensi di bawah Kementerian Sumber Asli dan sebagainya. Kita harapkan usaha-usaha ini insya-Allah dapat kita jaga supaya negara kita dapat kita pantau pemanasan global yang berlaku dan kita tidak menyumbang. Suka saya maklumkan untuk makluman Dewan Yang Mulia, pelepasan karbon kita sehingga setakat ini sebanyak 316.83 juta tan CO2 setara, dan kita offset karbon kita sebanyak 240.79 juta tan. Bermakna kita ada sedikit lebihan, lebih kurang dalam 75.4 juta tan CO2. Dan inilah pelan-pelan adaptasi yang kita buat supaya 75 juta tan itu dapat kita serap dan kita sampai net zero pada tahun 2050. Terima kasih. Terima kasih.